Okey, bahan-bahan yang saya perlukan untuk membuat kuih penganan Iban ataupun kuih cucur Jawa. Okey, di sini saya ada 2 cawan tepung gandum ataupun 2 kap tepung gandum, 1 kap tepung beras. Ni dia tepung beras. 1 kap gula apung. Ini gula apung Sarawak nampak warna dia masih baru lagi. Gula apung kalau kita nak tahu dia betul-betul asli gula apung, dia lembut macam ni. Nampak? Dia bukan keras. Kalau dia keras bermakna itu adalah gula pasir yang dimasak menjadi gula apung ataupun bercampur dengan gula apung Ingat, kalau kita nak pilih gula apung, pastikan dia lembut macam ni. Dia tak pejal, pekat. Bukan pejal. Dia bukan bukan kasar, maksud saya dia tidak keras. Tu baru gula apung ori. Di sini saya menggunakan secubit garam untuk menaikkan rasa lemak pada kuih penganan kita Okey, untuk air saya menggunakan air sejuk. Air dari peti sejuk. Okey. Mula-mula kita akan masukkan, sebelum tu saya nak beritahu cawan yang saya guna, kap yang saya guna, ini dia kap metrik, cawan metrik. Nampak kat sini. Ukuran dia 1 kap. Yang ini setengah kap, setengah cawan. Jadi untuk tiap-tiap bahan ni tadi saya ukur menggunakan cawan metrik ni Okey, sekarang kita mulakan. Saya masukkan dahulu tepung gandum. Dan ini adalah tepung beras. Kita akan gaulkan dahulu biar kedua-dua jenis tepung ni bercampur Kita bergerak ke proses seterusnya. Kita nak bancuh dahulu gula apung ni bersama dengan air. Okey, saya menggunakan 1 cawan setengah air Ini cawan metrik, kap metrik, berukuran 1 kap ataupun 1 cawan. Okey, kita masukkan setengah cawan sebab kita menggunakan 1/2 cawan air. Kalau dekat rumah tak ada cawan metrik, boleh gunakan cawan yang biasa tu. Dekat rumah apa-apa je cawan, tapi pastikan ke semua sukatan cawan bahan kita ni mesti menggunakan cawan yang sama semua bahan yang kita sukat tadi. Okey, sekarang saya akan masukkan gula apung. Gula apung ni masih baru guys. Kuih penganan ni kalau orang Iban memang selalu dihidangkan time ada perayaan, contohnya time Hari Gawai. Memang akan ada kuih tradisional macam ni dihidangkan. Kalau korang tak ada gula apung, boleh menggunakan gula gula Melaka, gula merah tu bolehlah digunakan dan campur dengan gula pasir. Tapi kalau 100% menggunakan gula pasir, warna dia tak secantik macam yang biasalah, macam gula apung yang kita buat guna gula apung. Dia tak tahu warna dia cantik macam tu. Okey, ni dia tadi garam, secubit garam. Kalau tak nak letak garam pun tak apa. Tapi sebabkan saya nak menaikkan rasa lemak dia sedikit, jadi saya bubuh garam Okay, sekarang kita akan hancurkan dahulu gula apung ni.
kita larutkan dia ya. Okey, ini dia tadi air bersama gula apung yang dah saya larutkan. Sekarang kita akan bubuh ke dalam besen yang lagi satu yang mengandungi tepung tadi ya. Campuran tepung. Okey, saya menggunakan penapis ni. Dan sekarang kita akan tuangkan air gula apung ni tadi ya. Kita kena tapis supaya kotoran ke ataupun kepulan gula apung yang masih belum lagi hancur, dia tak akan terus bergumpal masuk ke dalam tepung kita ya. Okey, nampak macam ni. Ada dia punya serpihan-serpihan tu ya. Jadi adalah ketulan gula apung tadi yang belum larut. Jadi saya akan larutkan dia lagi sekali kat sini. Saya akan hancurkan dia, tekan macam ni. Okey. Sekarang kita akan campurkan ke semua ni tadi. Kita gaul dengan berhati-hati ya. Kalau tak nak tepung ni nampak berketul, korang kena masukkan air ni tadi, air gula apung tu, masukkan berperingkat. Jangan tuang sekali. Kalau rasa tak nak susah untuk menggaul, takut tepung dia berketul. Okey. Macam ni kita buat macam ni. Kalau ada whisk kat rumah, whisk tu boleh guna ataupun mixer, ataupun boleh menggunakan blender pun boleh ya. Macam saya gunakan sendok ni. A few moments later. Okay, sekarang saya akan tuang adunan ni tadi ke dalam bekas. Okey, saya akan tapis adunan tu semula ya. Kalau kita tapis adunan ni, dia akan nampak lagi lebih halus lah dia punya adunan. Sebab kita nak pastikan tak ada lagi ketulan ataupun apa-apa benda asing daripada air gula apung yang kita guna untuk membancuh adunan ni tadi. Sekarang ni adunan yang ni tadi saya akan simpan semalaman, peram semalaman di dalam peti sejuk. Tunggu esok baru saya akan mula buat kuih penganan ni. Okay guys. The next day. Okay guys, ini dia adunan yang dah kita peram selama 1 malam di dalam peti sejuk. Okay, kalau korang tengok dekat sini, adunan ni dia terlampau pekat sebab kita letak dalam peti sejuk. So untuk itu
saya akan tambahkan air untuk saya cairkan sedikit adunan ni ya. Air ni kita kena pandai agak dia, jangan terlampau cair. Kita buat adunan ni jangan terlampau cair sangat. Okey. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu adunan ni sebelum kita mula menggoreng dia ataupun membuat kuih penganan Iban kami kata ataupun cucur Jawa, kita keluarkan terlebih dahulu adunan ni daripada peti sejuk dan biarkan ianya berada di dalam suhu bilik supaya ianya dah tak sejuk lah. Okay, sekarang saya akan tambahkan air. Kena pandai agak-agak ya. Kita tambahkan sedikit saja. Dan kita gaul. Okay, nampak? Ini kiranya dah kurang pekat lah. Cantik je dia punya adunan. Okay, kita teruskan gaul supaya air tu tadi mencairkan adunan ni dengan sama rata. Okay. Okay, ini keberkatan yang boleh dikatakan dah cukup ya.